Didik TV KPM. Alamak, ada kelas dah pula pukul 2 ni. Aduh. Tahu. Cikgu dah kongsi link. Kita buka link. And then kita tutup lah. Video tutup. Audio. Nampak tak? Bijak. Okey. Jom. Baru boleh main game. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Azhar Hilmi. Apa khabar kepada anda semua? Moga semuanya sihat selalu, sihat sejahtera dan yang paling penting sentiasa berada dalam keadaan yang mematuhi SOP walau di mana pun kita berada. Baik, kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Amri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Sihat Ustaz? Alhamdulillah sihat sekarang ni, alhamdulillah. Alhamdulillah. Seronok dapat berjumpa dengan Ustaz. Ustaz ceria. Saya nampak senyuman di balik pelitup muka itu. Walaupun terlindung dengan pelitup muka. Baik, suka kita nak maklumkan kepada anda semua yang mana kita masih berdepan dengan pandemik COVID-19. Kita perlu patuh SOP. Macam saya dan Ustaz, kami jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Kami pakai pelitup muka seperti yang disarankan dan juga kita nak kena sentiasa sanitasi tangan kita dengan gel pembasmi kuman atau pembasuhan tangan kita dengan air dan juga sabun. Baik Ustaz, jom Ustaz. Okey, sila. Kita nak gunakan gel pembasmi kuman. Silakan Ustaz. Ini kalau ada adik dekat rumah, kalau tak ada gel pembasmi kuman tidak ada masalah. Macam saya sebut tadi, boleh gunakan air dan juga sabun. Objektifnya sama. Alamak, terpancuk pula. Okey, ini sama objektifnya. Kita nak pastikan kebersihan kita sentiasa terjaga. Baik, untuk hari ini kita nak belajar mata pelajaran pendidikan Islam, Ustaz. Ya, betul. Itu dia. Yang mana adik-adik kita yang dah bersedia untuk nak menduduki peperiksaan SPM 2021 ni, kita nak ulang kaji sama-sama dan topik yang kita nak bincangkan pada hari ini berkenaan dengan bersikap benar menjauhkan kemunafikan. Ya, betul. Baik, mungkin awal ni Ustaz boleh cerita sikit lah Ustaz. Sebenarnya apa yang kita nak belajar ataupun mungkin apa yang Ustaz nak tekankan dalam mata pelajaran yang kita nak fokuskan pada hari ini Ustaz? Okey, baik, terima kasih Azhar. Kita nak fokuskan kepada bersikap benar menjauhkan kemunafikan. Kita masuk soalan kelima lah tu. Soalan kelima dalam 1, 2, 3 sudut 1. Sebab dalam format yang lembaga telah menghantar ke sekolah-sekolah, kita ada 5 soalan utama. Ayat Quran, hadis, kita ada akhlak Islam, akidah Islamiah, ilmu fiqh, tamadun Islam, dan kelima itu adalah akhlak Islamiah. Di situlah kita akan fokuskan pada hari ini. Baik, macam Ustaz, kalau kita tengok di awal tadi saya ada melakonkan gimmick Ustaz. Ya, betul. Mungkin Ustaz boleh ulas sikit Ustaz berkenaan dengan lakonan tadi dengan fokus mata pelajaran dan juga topik yang kita nak bincangkan hari ini Ustaz. Okey, lakonan tadi memang benar-benar berlaku lah. Khususnya pada saya sendirilah. Ya. Ya, kita dah masuk semua, murid-murid dah masuk semua. Bila dah habis topik tu tersebut, masih ada lagi 5 orang yang belum keluar. Belum keluar dah. Belum keluar. Kata pergi mana budak ni? Maknanya kita boleh anggapan bahawa apabila dah lama 5 minit, 10 minit belum keluar lagi tu, mungkin tidur ataupun pergi mana-mana lah. Jadi kita nak bersangka baiknya, kemungkinan dia tengah rehat. Itu dia. Itu satu tindakan yang kita nak bincang sama-sama Cikgu Ustaz. Dan boleh sebut berkenaan dengan bersikap benar ni tak semesti berkata-kata benar saja Ustaz kan? Betul. Itu dia. Kejap lagi saya nak tahu daripada Ustaz berkenaan dengan topik ini lebih terperinci. Tapi sebelum itu Ustaz, ada rakan-rakan kita yang akan bersama dengan kita. Rakan-rakan saya akan bersama kita untuk kita ulang kaji untuk mata pelajaran pendidikan Islam ini. Saya nak persilakan rakan-rakan saya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rincing, Semenyih, Selangor untuk masuk ke studio. Itu dia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Sihat ke? Sihat. Sihat, alhamdulillah. Sihat tu macam marah je bunyinya.
Oh tak. Okey. Baik, kita nak berkenalan dengan rakan-rakan di Google Meet, boleh ke? Kita mulakan dengan Nur Alina. Silakan Alina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alina binti Muhammad Hidayah. Nama panggilan saya Alina. Dan saya ingin menjadi seorang guru. Wow, kalau boleh diperincikan, guru apa yang awak nak jadi? Guru matematik. Wow, mesti awak minat matematik ni. Kan, saya doakan moga dipermudahkan urusan awak dan juga impian awak tercapai. Amin. Dan seterusnya kita nak berkenalan dengan rakan kita yang seterusnya, Aufa. Silakan Aufa. Assalamualaikum, nama saya Aufa Irina binti Hassan. Boleh panggil Aufa. Cita-cita saya untuk menjadi seorang doktor veterina. Doktor veterina. Haiwan apa yang awak paling suka sekali? Saya tak boleh pilih, semua saya suka. Semua suka. Memang patutlah Ustaz. Pecinta haiwan ni dia tak akan pilih-pilih. Semua dia suka. Itu dia. Baik, saya doakan moga awak terus menjadi doktor veterina yang bermanfaat. Amin. Baik, seterusnya kita nak berkenalan dengan Adib. Silakan Adib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adib Fuad Safarullah bin Abdul Rahman, boleh panggil Adib. Cita-cita saya nak jadi ahli geologi. Ahli geologi ini pun penting. Tak ramai yang nak jadi ahli geologi ni. Semoga dipermudahkan juga Adib. Terima kasih Adib. Dan seterusnya Nur Hanani. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hanani binti Muhammad Nur. Boleh panggil saya Hanani. Baik. Cita-cita saya nak jadi saintis pharmaceutical. Saintis pharmaceutical. Itu dia pun cita-cita dan impian yang sangat baik. Moga dipermudahkan. Terima kasih Hanani. Seterusnya Abdul Hamid. Silakan Hamid. Nama saya Abdul Hamid Shah. Boleh panggil Hamid. Cita-cita saya untuk menjadi, insya-Allah, untuk jadi editor. Editor. Kalau awak boleh perincikan sikit lagi, editor apa yang awak nak jadi? Sebab saya suka tengok movie-movie yang English tu kan. Saya insya-Allah nak jadi editor movie lah. Editor movie. Moga awak diberi kemudahan, diberi sukses, dimakbulkan impian awak jadi editor yang luar biasa Ustaz. Itu editor yang bermanfaat. Itu pun penting juga. Dan yang terakhir, Amir Aizat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Aizat, boleh panggil Amir. Cita-cita saya untuk menjadi seorang doktor. Baik, insya-Allah moga dipermudahkan juga Amir, dan kita doakan semoga rakan-rakan ke-6 rakan kita dan juga anda yang berada di rumah yang ada impian, ada cita-cita, moga semuanya dipermudahkan oleh Allah SWT. Dan kata pepatah Arab Ustaz, man jadda wajada wa man zara'a hasada. Siapa sungguh-sungguh dia dapat, siapa yang menanam dia akan menuai. Baik, kejap lagi kita nak mulakan kelas kita. Kita nak ambil ilmu kita daripada Ustaz Amri. Kita nak berhenti rehat seketika Ustaz. Kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Azhar Hilmi, dan kita nak teruskan kelas kita untuk mata pelajaran pendidikan Islam dengan topik kita bersikap benar menjauhkan kemunafikan. Saya difahamkan mata pelajaran hari ini dan topik yang kita bincangkan ini adalah topik tingkatan 4 pelajaran 22. Sebelum kita mulakan kelas, kita nak dengarlah tadi impian dan cita-cita rakan-rakan kita di Google Meet. Semuanya hebat-hebat, ya, semuanya luar biasa. Kita nak tanya pandangan mereka juga berkenaan dengan mata pelajaran dan juga topik yang kita nak bincangkan hari ini. Saya rasa saya nak tanya 2 orang lah. Boleh ke Ustaz? Boleh. Saya tanya 2 orang daripada rakan-rakan kita di Google Meet. Yang pertama saya nak tanya Alina. Mungkin Alina boleh kongsikan Alina pandangan ataupun pendapat Alina berkenaan dengan mata pelajaran dan juga topik yang kita nak bincang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pandangan saya, topik pada hari ini memberi kesedaran kepada saya bahawa segala perbuatan dan perkataan daripada kita haruslah benar.
supaya kita terhindar daripada sifat-sifat munafik, insya-Allah. Itu dia. Baik, terima kasih Alina. Bukan sekadar perbuatan tadi Alina kata, sikap diri kita, perbuatan diri kita juga kena jaga dan kena hindarkan daripada takut-takut tergolong dalam golongan mereka yang digelar sebagai munafik. Baik, rakan kita yang kedua, nak dua orang lah kan, kita nak tanya dua orang. Lagi seorang mungkin Aufa. Aufa boleh kongsikan juga pandangan Aufa. Boleh. Okey. Assalamualaikum. Bagi saya tajuk ini boleh didik kita untuk buat perkara-perkara kebaikan. Salah satu sebab kita buat untuk menjadi contoh kepada orang lain, supaya orang lain akan terinspirasi apa yang kita buat. Dia akan jadi, kita akan pengaruh dia untuk buat benda-benda baik. Itu je. Baik, terima kasih Aufa. Saya pun dah terpengaruh dengan kata-kata awak tadi. Baik, kita selalu dengar perkataan yang kata qulil haq walau kana murra. Berkata benarlah walaupun pahit. So saya rasa sangat terkait dengan mata pelajaran dan juga topik yang Ustaz akan perjelaskan kepada kita. Baik Ustaz, saya tak nak lengahkan masa. Saya pun tak sabar. Rakan-rakan kita di Google Meet tak sabar. Yang di rumah pun dah sedia buku nota dengan pen Ustaz. Nak catat poin-poin penting yang Ustaz akan kongsikan kepada kita. Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Azhar Hilmi atas perkongsian ini. Dan insyaAllah lakonan tadi memang sangat-sangat menjadi dan berlaku. Realitinya berlaku sekarang ini insyaAllah. Berlaku insyaAllah. Lakonan Ustaz sebenarnya lakonan dia memang berlaku. Nak pilih diri sendiri Ustaz. Saya pun tak terlepas, kadang-kadang suka juga buat macam tu. Jangan buat macam tu. Okay, jangan buat macam tu. Yang lain-lain jangan buat macam tu. Yang di rumah, yang di mana-mana saja jangan buat macam tu. Kita kena benar dalam apa jua keadaan, dalam semua situasi, perbuatan, perkataan. Hatta cita-cita pun kita kena benar. Baik. Itu adalah bersikap benar, menjauhi kemunafikan. Jadi kita nak tanyalah, yang ada dalam ni, baik, apa Ustaz? Maksudnya bersikap benar tu kalau kita nak jawab question ni. Baik. Dalam soalan ni sebut apakah maksud bersikap benar? Okey, rasa-rasanya siapa kat dalam kalangan kita ni yang boleh jawab ni? Kita okey, Hamid Ustaz. Hamid, silakan Hamid. Hamid, awak memang luar biasa lah. Okey, luar biasa Hamid. Okey. Silakan Hamid. Apa maksud bersikap benar Hamid? Maksud bersikap benar ialah tidak berdusta dari segi perkataan, perkhabaran dan perbuatan. Tepat sekali. Tepat Ustaz. Tepat sekali. Tahniah Hamid. Tahniah Hamid. Ini memang dapat benar. 2 markah Ustaz kalau soalan. 2 markah. 2 markah. 2 per 2. Baik, itu dia. Lengkap. Dahsyat. Kalau nak jawab untuk terminologi ataupun pengertian seperti begitu, begitulah jawapannya, lengkap. Lengkap sampailah di bawahnya. Jadi sebelum kita pergi kepada maksud ataupun huraian-huraian yang berkaitan dengan bersikap benar menjauhkan kemunafikan ni, kita selusuri dulu. Kita hayati dulu apa yang ada dalam DSKP kita. Baik, iaitu yang pertama, menyatakan tuntutan bersikap benar. Yang kedua, memahami tuntutan bersikap benar. Baik. Yang ketiga, mengaplikasi bersikap benar. Yang keempat, menganalisis bersikap benar serta mengamalkannya. Yang kelima, menilai bersikap benar serta mengamalkannya secara beradab. Baik. Yang keenam, merumus bersikap benar serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah. Rumusannya begini. Okay, rumusannya, kita belajar bersikap benar ni, selain kita menjawab peperiksaan, kita kena hayati dan aplikasi dalam kehidupan kita. Yang paling utama. Baik. Itu kehendak daripada Kementerian Pendidikan Malaysia lah. Kita belajar sesuatu tu, kita ambil iktibar daripada pelajaran dan kita jadikan amalan untuk kehidupan kita. Bukan sekadar belajar lah Ustaz. Betul, bukan sekadar belajar, bukan sekadar peperiksaan. Baik. Paling utama dalam kehidupan itu, aplikasi dalam kehidupan. Okay. Baik, kita lihat sebagaimana yang telah disebutkan oleh Hamid tadi. Oh, bacaan dia, suara dia, betul, boleh Ustaz. jadi ahli politik ini. Makhras dia tepat Ustaz. Tepat. Dia kata tidak berdusta dari segi perkataan, perkhabaran dan perbuatan. Baik. Okey, kalaulah jawapan dia tidak berdusta sahaja, baru dapat 1 markah. Tak lengkap lah. 1 markah pun. Baik. Kena jawab penuh sampailah perkhabaran dan perbuatan. Baik. Tidak berdusta dari segi perkataan, perkhabaran dan perbuatan. Itu maksud dia. Kalau ditanya apakah maksud bersikap benar, itulah jawapan dia. Dia begitu. Menjawab terminologi, jawab begitu. Jawapan untuk KBKK, lain cara dia. Jawab dalam bentuk poin. Dan seterusnya, kalau nak jawab untuk kebat, kita jawab dalam bentuk perenggan. Baik. So maksudnya macam tadi Ustaz sebut, kalau kata maksud ni mestilah
penuh Ustaz, tak boleh dia kita kata ambil juz'i sebahagian tak boleh Ustaz. Tak boleh. Okey. Boleh tapi satu markah. Satu markah rugilah Ustaz. Aduh. Rugilah. Tapi nak jawab biar penuh. Ya, baik Ustaz. Sebab dalam kalangan kita ni kita tak nak markah sikit-sikit, kita nak markah biar sampai 100. Betul Ustaz. Wajaran dia 80. Betul. Jadi ini maksud dia. Baik. Dan apabila suatu topik tu berkaitan bersikap benar ni, dia ada dalil dia. Apa dalil dia? Ada tak kawan-kawan sini yang nak baca dalil dia? Baik. Ada tak? Siapa yang nak baca silakan. Ingat tak dalil dia? Saya rasa saya nampak semua ingat Ustaz tapi dia orang macam nak bagi peluang dekat rakan-rakan yang lain. Okey. Mungkin ada siapa yang nak baca? Ada siapa? Sesuatu hukum tu mesti ada. Okey, sini Hamid lagi. Saya dah agak sebenarnya Ustaz. Hamid dia bagi can kat orang lain dulu. Dia tengok ni tak ada. Okey, silakan Hamid. Okey, silakan Hamid. Okey. Apa dia dalil dia Hamid? Okey, dalil nakli dia Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat yang 70. Baik. Maksudnya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah yang benar. Okey, baik. Yang bacaannya pun baik, makhrajnya pun betul, sebutannya. Jadi, terima kasih banyak-banyak Hamid. Kita doakan mudah-mudahan yang ada dalam ni berjaya dunia dan akhirat. Amin. Alhamdulillah. Dan SPM pun berjaya dengan cemerlang insya-Allah. Amin. Okay, itulah ayatnya. Baik. Iaitu dalil nakli Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam firman-Nya. Bacaan ni, bacaan tu kalau dengung kena dengung. Contoh, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Qawlan sadida dia panggil ikhfa hakiki. Dengung. Jadi ni juga baik untuk bacaan pada kertas 2. Kertas 2 kita ada bacaan Al-Quran dan kita ada bacaan hadis dan kita ada juga ayat-ayat hafazan. Baik. So maksudnya dia perlu diberi penekanan 2 tadi Ustaz. 2 tadi. Dapat hafal dan juga kedua adalah menjaga sebutan-sebutan makhraj. Ya, betul. Ataupun makhraj huruf itu sendiri. Tajwid sekali. Baik Ustaz. Baik, terima kasih Min. Inilah dalil. Kalau soalan dia, nyatakan dalil nakli berkaitan dengan bersikap benar, inilah dalilnya. Baik. Jika ada, jika ada. Sebelum ni kalau pendidikan Islam ni dia nak kata tak pernah ada tu, dia jarang-jarang ada. Tapi jika ada, hafal macam tadi, baik. Ambil hafal tadi dan kalaulah tak hafal, sebab kita ni bukan semua dapat hafal dengan baik. Beri maksud ke dia. Contohnya maksud, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah yang benar. Jika diminta dalil. Okey, baik, terima kasih. Dan satu lagi dalil. Apabila dalil nakli, dia ada dalil yang berkaitan dengan bersikap benar tu dalil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, hadisnya berbunyi begini. Baik. Ada ni macam nak baca je ni. Baik, ada yang nak baca ke? Ada tak? Silakan. Macam Alina senyum. Alina dia senyum. Alina pun sama juga Ustaz. Dia bagi chance, dia mengutamakan rakan-rakan terlebih dahulu. Dia angkat tangan dia. Okey, bagus. Silakan Alina. Silakan Alina. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa ma yalur rajulu yasduq wa yataharras sidq hatta yuktaba indallahi siddiqan, wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa ma yazalu rajulu yaksib wa yataharral kadhib hatta yuktaba indallahi kazzaba." Riwayat Muslim. Maksudnya, hendaklah kalian sentiasa bersikap benar. Sesungguhnya benar itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke syurga. Seseorang yang sentiasa bersikap benar akan ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang benar, dan orang yang berdusta itu, sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu membawa ke neraka.
seseorang yang sentiasa bersikap dusta akan ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang berdusta. Alhamdulillah. Terima kasih Alina, bacaan sangat baik. Boleh panggil ustazah ni. Amin. Kita EMK sikit, kita merentas kurikulum. Di samping kita belajar bersikap benar, menjauhkan kemunafikan ni. Baik. Bacaan Alina tadi, dia ada satu di kertas 2, dia panggil bacaan hadis. UTQH. Baik. Bacaan hadis. Markah dia berada di situ 20 markah untuk kertas 2 tu. Untuk kertas 2 Ustaz? Untuk baca saja. InsyaAllah. Okey, jadi cara baca tadi Alina, baik. Cuma tengok, perhatikan pada apabila kita nak baca pendek-pendek Alina, kita kena matikan. Contoh. Baik. Alaikum bisidq. Baik. Jadi kita tak boleh nak baca alaikum bisidqi, tapi Alina tadi baca dah betul. Kita ambil satu contoh. Baik. Pemarkahan dia bergantung kepada makhraj huruf. Baik. Sebutan, kemudian bacaan betul lancar. Ambil satu contoh. Yang ni soalan betul-betul dalam 1 2 2 3 sub 2. Contoh anin nabi, an Abi Hurairah. Okay. Jangan baca an Abi Hurairah ta. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Jangan baca qala. Sebab dia mati kan Ustaz? Dia mati. Okey. Sama kita baca Quran juga. Baik. Qal ijtanibus sab'al mubiqat. Mubiqat, ta di hujung tu kita boleh dengar sebutan huruf ta. Ijtanibus sab'al mubiqat. Itu merentas. Dipanggil merentas kurikulum, merentas ke kertas 2 sikit. Baik. Untuk kebaikan. Ya, kebaikan calon-calon SPM seluruh negara khususnya. Baik. Macam tadi Ustaz, kalau Alina, bacaan Alina tadi, berapa markah Ustaz daripada 20 markah yang diperuntukkan untuk kertas 2 tu Ustaz? Okey, kalau Alina bacaan tadi, dari sudut dia ada dua kategori lah. Kategori yang pertamanya dipanggil bacaan betul. Baik. Bacaan betul tu dari sebacanya dah dapat 19 lah. 19 Alhamdulillah. markah. 19/20. 19/20. So ini sedikit sebanyak dapat memberi inspirasi kepada rakan-rakan kita di rumah yang mana untuk terus memperbaiki bacaan sebutan Ustaz Ya, betul. untuk memperoleh, sebab markah yang Ustaz sebut tadi agak banyak untuk kertas 2 dengan bacaan sahaja. Baik Ustaz, kita dah dapat tahu kenaan dengan dalil naqli tadi dari sudut firman Allah SWT dalam Quran dan juga sabda baginda Rasulullah SAW dalam hadis yang diberikan kepada kita, dan ini adalah 2 sumber yang sahih yang perlu kita pegang. Dan Ustaz, sebelum kita nak teruskan Ustaz, kita dah boleh rehat seketika. Okey, baik. Kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah dengar dalil naqli yang dikeluarkan ataupun disampaikan, dibacakan oleh rakan kita daripada Hamid dan juga Alina Ustaz. Diambil daripada sumber yang sahih daripada Quran Al-Karim, surah Al-Ahzab dan juga daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ustaz, kita nak teruskan lagi Ustaz untuk mata pelajaran pendidikan Islam dengan topik kita ni, bersikap benar menjauhkan kemunafikan. Silakan Ustaz. Okey, baik, terima kasih Azhar Hilmi. Tadi kita dah sebut tentang di awal-awal tadi tentang DSKP. Yang mana disebut dalam DSKP itu berkaitan dengan menyatakan, menjelaskan, menerangkan semua itu yang berkaitan dengan bersikap benar. Baik. Dia ada satu bahagian tu dipanggil tuntutan bersikap benar. Tadi dah dijelaskan berkaitan dengan hadis ini tentang sesungguhnya kebaikan itu ke syurga dan keburukan itu ke neraka. Baik. Jadi kita pergi kepada tuntutan bersikap benar. Baik. Jika soalannya dia bunyi macam mana? Jelaskan 2 tuntutan bersikap benar ataupun terangkan 2 tuntutan bersikap benar. Kalau jelaskan tuntutan bersikap benar, jawapan ringkas, padat dan boleh fahami. Tetapi kalau terangkan 2 bersikap benar, jawapan mesti panjang. Panjang maksudnya ada huraian. Baik. Ada kata hubung dia seperti supaya, untuk, kerana, agar. Okey, baik. Dalam kalangan kita ni ada ni yang tahu berkaitan dengan tuntutan bersikap benar ni. Baik. Baik, siapa Okey, siapa yang nak kongsikan tuntutan bersikap benar? Tuntutan bersikap benar. Saya nampak macam Hamid nak angkat tangan, tapi kita nak hold dulu. Hamid tak boleh angkat tangan lagi. Kita pergi yang lain dulu. Hanani. Mungkin rakan yang lain nak kongsikan tuntutan bersikap benar. Tuntutan bersikap benar. Baik. Silakan. Saya nampak macam Amir Aizat nak menjawab lah Ustaz. Amir boleh ke Amir? Boleh, Meh.
Okey, silakan Amir. Silakan, Amir. Tuntutan bersikap benar. Tuntutan bersikap benar. Awak sangat luar biasa. Anda luar biasa. Amir Aizat. Baik. Tuntutan bersikap benar. Baik. Pertama, benar dalam tutur kata. Poin pertama, tidak berbohong apabila berkata-kata dalam semua keadaan. Memelihara diri daripada mengeluarkan lafaz yang jelas mendatangkan dosa. Baik. Yang kedua, benar dalam kemahuan. Poin pertama, berniat ikhlas kerana Allah SWT. Poin kedua, berniat untuk membuat kebaikan semata-mata. Yang ketiga, benar dalam keazaman dan cita-cita. Baik. Poin pertama, bertekad mencapai apa-apa yang dicitakan. Yang kedua, tindakan yang dilakukan seiring dengan keazaman untuk mencapai matlamat. Yang keempat, benar dalam menepati janji. Poin pertama, berjanji dengan apa-apa yang mampu ditunaikan. Yang kedua, menunaikan apa-apa yang telah dijanjikan. Baik. Yang ketiga, melaksanakan tepat dengan sesuatu telah dijanjikan. Yang kelima, benar dalam tugas. Poin pertama, melakukan tugasan tanpa mengharapkan balasan. Baik. Yang kedua, melakukan tugasan dengan cara terbaik. Baik, itu dia Ustaz. Okey, baik, Meh. Jelas. Saya rasa Ustaz, Amir Aizat memang dah bersedia untuk menghadapi SPM 2021 sebab dia dah buat nota Ustaz. Ini antara ciri-ciri pelajar cemerlang. Sangat baik dan sangat bagus untuk adik-adik kat rumah pun kena ikut juga. Baik Ustaz, adakah jawapan yang diberikan oleh Amir tadi tepat ataupun Ustaz ada pandangan ataupun bagaimana Ustaz? Ustaz boleh huraikan? Jawapan Amir tadi sangat tepat. Alhamdulillah. Tetapi kalaulah baik. Kalau jawapan tadi jelaskan sekadar untuk jawapan di atas benar dalam tutur kata pun dah dapat markah. Baik. Tetapi kalau soalan terangkan dia perlu kepada contoh ataupun fakta-fakta sebagaimana yang telah Amir sebutkan tadi. Umpamanya benar dalam tutur kata. Baik. Sambung lagi, tidak berbohong apabila berkata-kata. Contoh, benar dalam tutur kata seperti tidak berbohong apabila berkata-kata. Baik. Barulah dapat 2 markah penuh. Okey. Kalau soalan terangkan, Amir jawab, benar dalam tutur kata baru dapat 1. Baik. Sama juga di bawah. Benar dalam kemahuan dengan berniat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Barulah markah penuh dapat 2. 2 markah. 2. Maknanya dia ada 4 markah. Markah penuh dia 4/4 lah. Baik. Tahniah Amir. Satu jawapan yang sangat baik. Baik. Kemudian benar dalam keazaman dan cita-cita. Bertekad mencapai apa-apa yang dicita-citakan. Dah ada cita-cita tu, kena berusaha untuk mencapai cita-cita tersebut. Kemudian tindakan yang dilakukan seiring dengan keazaman untuk mencapai cita-cita tersebut. Kita bercita-cita tetapi tidak seiring dengan usaha, maka cita-cita itu bukan dalam keadaan yang disebut sebagai benar dalam cita-cita tadi. Contoh Ustaz, contohnya macam saya nak jadi doktor. Tapi saya belajar, saya buat macam awal-awal tadi. Masuk kelas saya tutup. Tutup kamera. Tak boleh lah Ustaz macam tu. Tak boleh. Dia tak seiring Ustaz sebut tadi. Seiring dengan apa yang dicita-citakan. Baik. Untuk anak-anak di rumah dan juga di sini, jangan amalkan sebagaimana lakonan yang awal tadi. Jangan sesekali. Jangan. Baik Ustaz. Mohon jangan. Sebab kita pandemik kita tak tahu sampai bila ni. Betul. Yang tingkatan sekarang ni, yang tingkatan 5 yang ada ni pun tahun lepas pun jarang-jarang bersemuka dan tahun ni pun dah berapa bulan dah tidak bersemuka. Di Google Meet lah harapan kita untuk menyampaikan ilmu yang ada. So maksudnya tinggal amanah kepada pelajar-pelajar tadilah untuk menjalankan tanggungjawab mereka sebagai pelajar Ustaz sebagai murid. Ini nasihat lah untuk anak-anak Nasihat untuk anak-anak, kalau ada Google Meet yang cikgu buat tu, tolonglah buat. Ni rayuan ni, tolonglah masuk. Tolonglah masuk dan tolonglah masuk. Jangan ada alasan-alasan data kerajaan dah bagi. Jangan alasan penat, letih semua tu. Kita kena usaha, kita kena benar dalam tindakan kita. Benar dalam usaha kita untuk mencapai cita-cita tersebut. Baik, seterusnya apa yang disampaikan oleh Amir tadi, iaitu yang kelimanya, yang keempatnya adalah benar dalam menepati janji. Apabila berjanji. Kita janji dengan seseorang nak jumpa tepat pada waktu pukul 2. Pukul 2 mesti ada. Sebelum pukul 2, 5 minit sebelum pukul 2 mesti ada.
menepati janji. Kita janji nak bagi dengan kawan sesuatu, kita kena bagi, tunaikan. Contoh Ustaz, contoh kalau contoh. macam kawan saya lah, contoh kawan saya nama Farid, dia nak belanja saya nasi Arab contohnya. Tiba-tiba dia tak tunaikan. So tak boleh lah macam tu Ustaz. Tak boleh lah. Okey, baik. Tidak menepati janji. Itu antara ciri-ciri kemunafikan. Baik. So saya harap dia tonton lah Ustaz Gurau-gurau Ustaz. Baik Ustaz, seterusnya Ustaz. Okey, seterusnya benar dalam tugas. Ya. Tadi ada tugas apa dia tu Azhar ini ada bertugas sebagai guru, bertugas sebagai geologi, sebagai macam-macam veterina. Veterina. Ya. Bertugas, apabila kita dah bertugas nanti, kita kena benar dalam tugasan kita, jujur dalam tugasan kita. Elakkan rasuah, elakkan mencuri masa, elakkan dipanggil mengular. Mengular tu? Azhar ini tahu tak mengular? Tahu Ustaz. Bahasa kampung sekarang, mengular. Mengular contoh keluar, sepatutnya keluar nak pergi hantar barang. Contohnya kan Ustaz. Tapi singgah minum kedai kopi dulu. Contohlah kan. Contoh. Okey, baik. Itu adalah antara tuntutan bersikap benar tadi. Contoh soalan. Contoh soalan, terangkan dua tuntutan bersikap benar. Jadi jawapan sebagaimana yang telah Amir sebutkan tadi. Kalau soalan jelaskan, cukup sekadar yang di atas, tapi panjang itu adalah lebih baik. Kalau soalan terangkan, mesti ada huraian, mesti ada kata hubung dan kita huraikan. Huraian ringkas. Barulah dapat markah penuh 2/2 markah. Okay. Baik Ustaz. Baik. Jelas semua Okey, seterusnya kita lihat spektrum ilmu. Spektrum ilmu ni pun kena baca yang ada dalam buku teks. Dulu dipanggil info, sekarang dipanggil spektrum ilmu. Spektrum ilmu ni, kita kata nak tengok, mana ada soalan lain, nak petik soalan macam mana dalam ni. Pun kita boleh petik soalan dengan menggunakan spektrum ilmu itu sebagai stimulus. Stimulus tu apa? Stimulus tu ialah rangsangan untuk melaksanakan ataupun membina item kebat. Membina soalan kebat. Dia ambil satu ayat, kemudian dia bina soalan di bawah. Jadi yang ni rasa ada nak baca ni. Agak-agaknya siapa? Amir senyum je Amir. Okey, Amir tak nak lepaskan peluang Ustaz. Dia kata Asyik Amir je kan. Okay. Amir nak potong line ni. Okey, silakan Amir. Silakan Amir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Surah At-Taubah ayat ke-33, surah ke-33 ayat 70. Maksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu berada bersama-sama orang yang benar. Okey, itu antara ilmu yang kita boleh pelajari daripada ayat ni. Untuk bacaan bacaan ni, bacaan Quran ni kita EMK sikit. Kita merentas sikit. Baik Ustaz. Bacaan Quran ni kita perlu membaca makhraj yang betul. Okey. Kita ambil satu contoh Amir baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi jangan bertukar dengan ain. Kita nak dapat markah penuh ni 50/50 kertas 2 untuk bacaan ataupun tilawah Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan itu apabila sebut dia panggil makhraj tu dah. Dan sebenarnya Ustaz betul rasa kalau saya salah, kalau kata perubahan huruf itu memberi maksud yang berbeza daripada maksud yang sebelumnya, betul tak Ustaz? Okey, dari sudut kalau kita salah sebut tu, dia akan jadi berbeza makna dia. Amanu dengan amanu. Kita tak tahulah apa makna amanu tu. Tapi amanu tu orang yang beriman lah. Jadi sebutan itu menyebabkan perubahan. Berubah maknanya. Jadi hati-hati. Jadi untuk pengajaran, dan Amir tadi bacanya sangat baik, cuma ubah sikit amanu bukan amanu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. 50 markah untuk kertas 2. Kertas 2. Jadi baca dengan betul. Antara ayat-ayat antara ayat-ayat yang bacaannya yang pertama tadi kita sebut wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, tingkatan 4. Kemudian ayat wadharil ladzina takhadhu. Selain daripada itu ayat lau anzalna hadzal Quran hingga habislah.
Baik. Berkaitan dengan ayat hafazan. Itu antara ayat-ayat yang perlu dibaca. Dah tak lama dah ni. Untuk bacaan tu kita ada 100 markah tapi wajaran dia 20 markah. Baik. Boleh membantu untuk kertas satu nanti insya-Allah. Baik, seterusnya kita dah spektrum ilmu kita ambil antara fokus yang perlu diambil perhatian ialah ayat ini yang ni boleh dijadikan sebagai stimulus. Okey, stimulus bagi soalan kebat. Okey, soalan kebat. Okey, dia bagi ayat. Kemudian soalan di bawah ditanyalah. Baik. Ditanya. Berkaitan dengan benar ataupun berkaitan dengan tuntutan benar ataupun berkaitan cara mengatasi orang-orang yang berdusta, macam-macamlah soalan di bawah. Ini berkaitan dengan ayat Al-Quran ataupun spektrum ilmu yang ada dalam buku teks itu. Baik, itu dia. Baik, seterusnya. Ya, dan sebenarnya Ustaz kita nak kita nak bagi salutasi juga kepada Amir tadi atas keberanian Ustaz untuk membaca, dan ini sebenarnya satu sikap yang sangat baik. Kan, yang mana untuk kita terus memperbaiki. Saya pun sama-sama dapat belajar juga hari ini. Baik Ustaz, kita seterusnya Ustaz. Okey. Seterusnya, setelah kita dah selesai daripada yang atas, kita dah sampai separuh dah ni. Baik. Berkaitan dengan soalan, berkaitan dengan tuntutan. Sekarang kita pergi cerita. Okay, kalaulah soalan ditanya lah. Baik. Okey, apakah contoh? Contoh sikap benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sini nyatakan contoh. Baik. Nyatakan ataupun jelaskan contoh sikap benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita nak jawab soalan SPM yang sebenar ni? Okay, bagaimana cara kita nak jawab? Kalau ditanya, kalau item dia, jelaskan ataupun nyatakan contoh sikap Rasulullah bersikap benar. Contoh Rasulullah bersikap benar, cara menjawabnya kalaulah soalan begitu, cara menjawab seperti biasa kita menjawab soalan KBKK dalam bentuk isi. Isi macam tu. So kalau mereka mungkin ada setengah-setengah murid yang buat ataupun menjawab dalam bentuk karangan, adakah boleh Ustaz? Okey, soalan yang sangat baik. Kalau kita jawab dalam bentuk karangan ataupun dalam bentuk ayat ataupun dalam bentuk perenggan, boleh, tidak dipotong markah, tetapi kita kena ingat, kita kena beli jiwa pemeriksa. Beli jiwa dia tu, kalau kita jawab dalam bentuk poin, pemeriksa memudahkan dia untuk menanda. Isi. Jadi dinasihatkan, anak-anak yang ada di sini dan di luar sana dinasihatkan untuk menjawab soalan KBKK ni. Kita jawab dalam bentuk poin. Buat dia punya pendahuluan dia dulu. Contoh sikap benar Rasulullah. Contoh sikap benar Rasulullah, noktah bertindih, isi. Jawapan untuk karangan ataupun dalam bentuk ayat tadi dua sahaja. Yang pertama, yang pertama soalan yang berkaitan dengan terminologi, yang berkaitan dengan pengertian, berkaitan dengan maksud, berkaitan dengan konsep. Yang kedua soalan kebat. Kebat jawab dalam bentuk perenggan yang kita akan sampai sebentar lagi. Baik, so kejap lagi kita akan masuk kepada soalan-soalan Ustaz. Baik. Kan untuk para pelajar ataupun murid-murid kita, kita nak tahu bagaimana tips-tips bagaimana nak menjawab persoalan-persoalan yang akan Ustaz kongsikan kepada kita. Dan tadi Ustaz sebut, Ustaz disarankan adalah buat dalam bentuk point. Lebih mudah dan saya rasa mungkin lebih menjimatkan masa Ustaz. Kan, supaya murid-murid tidak perlu memfokuskan lebih kepada nak membina ayat itu sendiri, hanya terus menuliskan saja poin-poin penting saja. Baik Ustaz, adakah selepas ini kita akan terus kepada soalan terus ataupun kita masih lagi ada beberapa contoh-contoh yang Ustaz akan kongsikan Ustaz? Saya akan kongsikan sikit beberapa contoh lagi dan kita akan terus kepada soalan kebat. Boleh Ustaz? Soalan sebenar. Silakan Ustaz. Baik, ini adalah contoh. Sikap benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh. Sekiranya contoh, kita ada dua contoh yang ada dalam buku teks. Yang pertama, sikap benar Rasulullah menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Sebagaimana yang kita tahu, Rasulullah ni wajib bagi dia untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat manusia. Kalau kita nak jawab nanti, kalau dia kata contoh, kita buat dash macam ni, contoh. Isi begini. Kemudian kita jawab Rasulullah, Rasulullah menyampaikan wahyu kepada umat manusia yang
yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Noktah. Sampai situ. Itu contoh. Okay, kalau soalan begitulah. Ya. Yang ni siapa yang nak baca ni agak-agak ni? Amir dia senyum je Amir ni. Amir nak baca Amir, silakan Amir. Amir senyum je Amir. Okey, silakan. Silakan Amir. Kalau Amir macam ni dia jawi ni, dia jawi. Dia buku teks ni kita jawi. Okey. Silakan Amir. Baik. Baca yang Rasulullah menyampaikan tu ya. Rasulullah SAW menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia dengan bersifat benar. Baginda tidak menokok tambah ayat yang disampaikan. Ajaran Islam yang disebarkan juga tidak mengikut kehendak dan pendapat peribadi baginda kerana setiap tutur katanya berdasarkan wahyu Allah. Baik. Hal ini dibuktikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa inna huwa illa wahyu yuha. Surah In huwa illa wahyu yuha. Baik. Surah An-Najm, surah yang ke-53 ayat 3 hingga 4. Okey. Maksud, dan ia tidak memperkatakan sesuatu menurut kemahuan dan pendapat sendiri. Baik. Diperkatakannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Baik, itu dia. Terima kasihlah Amir. Terima kasih Hamid. Terima kasih Amir. Yep. Terima kasih banyak-banyak. Murid-murid, pelajar-pelajar, murid-murid lah khususnya, boleh baca Jawi dengan baik, itu pun sudah syukur bagi kita. Tahun lepas kita ada soalan Jawi, tahun ni kemungkinan tak ada soalan Jawi, tak apa. Tapi buku teks dalam tulisan Jawi, baca dan baca. Ini pun sebenarnya Ustaz, antara orang kata apa, kita kata tulisan-tulisan daripada zaman terdahulu lah Ustaz. Kan menggunakan pembelajaran ataupun pembelajaran dan pengajaran dalam tulisan Jawi Ustaz. Ya, betul. Baik. Okey, baik, terima kasih banyak-banyak Amir. Okey, ini adalah contoh yang pertama. Baik. Okey, contoh yang kedua iaitu gurauan Rasulullah. Rasulullah bergurau. Seorang tua datang kepada Rasulullah, dia kata berkaitan dengan orang tua ni masuk syurga ke masuk apa ni? Kemudian Rasulullah jawab apa? Rasulullah menjawab, okey, seorang perempuan tua telah berjumpa Rasulullah supaya Rasulullah datang kepada Rasulullah supaya baginda mendoakannya masuk ke dalam syurga. Tapi Nabi jawab apa? Nabi bergurau. Orang tua tak masuk syurga. Lalu yang ni siapa nak baca ni agak-agak ni? Saya nampak tadi Adib macam nak baca lah Ustaz. Adib, macam mana Adib? Adib kata, apa ni abang? Kan? Asyik Amir je. Okey, mungkin Adib nak baca. Okey, baca Silakan ni Mit. Adib. Mit, baca maksudnya Mit. Mit, Adib, baca maksud dia Mit. Maksud dia? Okey. Maksud, kamu beritahulah kepadanya bahawa sesungguhnya dia tidak akan masuk syurga dalam keadaan tua. Baik. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami ciptakan wanita-wanita penduduk syurga itu secara langsung. Di mana kami jadikan mereka gadis-gadis yang penuh dengan cinta, yakni kepada semua suami masing-masing dan sebaya umurnya. Baik, itu dia. Terima kasih Adib. Terima kasih Adib. Okey, bacaan yang bagus. sangat baik. Lancar juga bacaannya untuk tulisan Jawi. Dan kalau kita tengok Ustaz, daripada sebenarnya hadis ni bagi tahu tak ada orang tua dekat syurga Ustaz. Ya, betul. Nak ceritanya bahawa dalam gurauan Rasulullah pun benar dalam gurauan itu. Kita sering kalau kita tengok rancangan-rancangan di mana-manalah, di medsos, media sosial dan sebagainya, ada gurauan-gurauan juga, tapi kita kena ambil intibar daripada itu. Kita ambil intibar pengajaran gurauan Rasulullah adalah benar semata-mata. Walaupun gurauan Ustaz. Walaupun gurauan. Baik.
Sebab kadang-kadang dalam kalangan kita, saya sendirilah kadang-kadang nak gurau dengan orang, kadang-kadang kita tak sedar terselit penipuan dekat situ. Tapi bila kita kata oh ni gurau je kan, gurau je, tapi tetap tak boleh sebenarnya Ustaz. Ya, kalau yalah kita tengok keadaan dan situasi lah. Ada yang boleh dan ada yang tak boleh. Jadi kita berhati-hatilah. Terutamanya apabila kita tengok kita menerima berita-berita daripada mana-manalah bergurau dalam WhatsApp, dalam Telegram dan dalam Instagram semua tu, kita perhalusi dia dulu. Kita tabayun dulu. Kita tengok dulu, kita kaji dulu sebelum kita sebarkan kepada orang lain. So itu dia. Kita dapat belajar daripada apa yang Ustaz kongsikan, dan tadi Abdib ada bacakan maksudnya berkenaan dengan di syurga nanti. Kalau yang setakat kita faham tadi, semua yang walaupun orang tua, dia di syurga nanti dia akan kembali muda Ustaz, sebaya umurnya dengan suami masing-masing. Baik Ustaz, kita dah berhenti rehat seketika. Kita nak kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Azhar Hilmi, dan kita masih dalam pembelajaran untuk mata pelajaran pendidikan Islam, dan topik kita adalah bersikap benar menjauhkan kemunafikan. Tadi Ustaz, rakan-rakan kita di Google Meet dah kongsikan, dah bacakan dari sudut ayat Qurannya, hadisnya, dan bagaimana sirah Rasulullah SAW dalam bergurau, ataupun bagaimana gurauannya adalah gurauan yang benar. Mungkin kita nak teruskan Ustaz, kita punya kelas hari ini Ustaz, silakan. Okey, terima kasih Azhar Hilmi, dan kita teruskan dengan hikmah bersikap benar. Lepas ni kita akan pergi rumusan. Hikmah bersikap benar yang pertamanya ialah terpelihara daripada sifat munafik. Okey, sifat munafik ni kita faham bahawa kalau kita lihat di bawah ini, selepasnya dikata sifat-sifat munafik ni apabila berkata-kata dia akan dusta. Apabila berjanji dia akan mungkir. Apabila diberi kepercayaan dia akan khianatinya. Itu antara tiga tanda sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang disebutkan di sini, iaitu ayatul munafiq thalath. Idza haddatha kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan. Yang ni hadis riwayat Al-Bukhari. Tanda orang munafik ni ada tiga, iaitu apabila berkata-kata dia dusta, apabila berjanji dia mungkir, dan apabila diberi kepercayaan dia khianatinya. Dan segmen yang terakhir kita pada hari ini itu berkaitan dengan kebat. Bagaimana cara kita nak menjawab soalan kebat? Soalannya begini. Soalannya contoh, kini terdapat banyak penularan berita palsu di media sosial. Yang ini dipanggil stimulus. Stimulus. Kemudian dia bagi soalan. Ini soalan. Kalau soalan begini, kemungkinan hujah anda, kita mulakan dengan hujah saya. Kenapa hujah saya? Untuk mencantikkan ayat itu. Contoh. Maksudnya pengulangan soalan Ustaz. Ya, maksudnya pengulangan soalan itu hujah. Kemungkinan hujah saya, jawapan yang pertama. Baru cantik dia punya. Untuk membeli jiwa tadi, membeli jiwa pemeriksa tadi kan. Cara untuk menangani ini isi. Kemudian kita ada isi, yang ni satu markah. Satu markah sampai titiknya di sini. Sampai di sini. Satu markah. Dan kita sambung dengan penanda wacana hal ini. Jangan sambung dengan seterusnya. Jangan sambung dengan selanjutnya. Jangan sambung dengan isi sayang kedua. Kena sambung dengan hal ini. Ataupun tak nak sambung dengan hal ini pun tak apa. Sambung terus ayat tersebut. Sampai di sini. Kemudian sambung lagi dengan kesannya. Boleh cirinya. Kita boleh dengan faktor. KFC. Ingat formula KFC itu. Kesan, faktor dan ciri. Boleh juga masuk contoh. Boleh juga masuk dalil. Boleh. Untuk huraian lanjut ataupun huraian lengkap. Dan kita tutup dengan oleh itu ataupun kesimpulannya. Simpulkan balik, barulah kita dapat markah penuh 4/4. Begitulah keadaannya, begitulah situasinya, begitulah cara menjawab soalan kebat sekiranya kita nak markah penuh 4/4. So untuk kalau kita tengok Ustaz, soalan kebat ini Ustaz, sekiranya mungkin para murid dalam menjawab persoalan ini tidak disertakan kesimpulan dalam penulisan mereka untuk soalan kebat ini, bagaimana pemarkahannya Ustaz? Kalau tidak disertakan kesimpulan di sini, maknanya dia hilang markah sini satu markah. Maknanya baru dapat 3/4 lah. Kecuali dia jawab panjang. Panjang-panjang dia jawab, tengok-tengok kesimpulan ada kat tengah, ke atas,
ada kesimpulan. Itu kita boleh beri dia 4/4 juga. Walaupun berada di mana-mana, kita akan cari nanti. Kita akan cari. Tapi kalau jika tak ada, memang kita akan bagi makan. So itu yang penting Ustaz, perhatian. Murid-murid perlu beri perhatian kepada fokus kepada jawapan-jawapan ataupun isi-isi penting yang nak diberikan ataupun nak dinyatakan dalam jawapan untuk soalan kebat itu sendiri. Ya, betul. Baik, mungkin Ustaz, kalau kita tengok kepada soalan ataupun jawapan kebat, kemahiran berfikir alas tinggi ini, kalau mungkin para pelajar ataupun para murid menyertakan dalil, adakah akan ada berlakunya tambahan markah ke ataupun bagaimana Ustaz? Baik, soalan yang sangat baik Azhar Hilmi. Kalaulah murid sertakan dalil di sini, contoh dalil, dia bagi dalil matan ayat. Ingat kalau bagi matan ayat, contoh daripada tajuk Aqidah Al-Muntaqim, wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha, panjang. Kalau ingat hafal silakan. Tetapi kalau tak hafal, ragu-ragu, was-was, jangan tulis matan tersebut. Ditakuti, dikhawatiri takut salah eja, tertinggal huruf, tertinggal perkataan. Lebih baik beri maksud dia. Beri maksud dia adalah lebih baik. Sebagaimana persoalan tadi, ada markah tambahan tak? Tidak ada markah tambahan. Dia kalau dia ada dekat sini, memang ada dekat sini je lah markah dia, 1 daripada 4 lah. Untuk huraian lanjut. Tapi sangat baiklah kalau ada dalil itu. Baik, jadi kesimpulannya begini. Daripada apa yang kita telah pelajari ini, kita boleh dapat menyatakan maksud sikap benar itu, dan kita boleh kemukakan, boleh menjelaskan tuntutan bersikap benar, hikmah dan juga contoh-contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap benar. Itulah pelajaran. Mudah-mudahan anak-anak yang berada di luar sana, yang berada bersama kita pada hari ini, berjaya dunia dan akhirat. Saya sebut dunia dan akhirat, bukan saja SPM, tetapi dalam kehidupan kita, dalam semua lapangan, termasuk ibadah kita khususnya, hubungan kita sama manusia, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Baik Ustaz, dan saya sebenarnya sangat terinspirasi dengan apa yang Ustaz sebut tadi, bila mana bukan setakat kita belajar mata pelajaran pendidikan Islam dengan topik bersikap benar menjauhkan kemunafikan ini untuk peperiksaan semata-mata, malah sebenarnya kita dapat membumikan dalam kehidupan kita. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW ada menyatakan dalam satu hadis yang mana baginda Rasulullah SAW sebut, al-iman laisa bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fi qalbi wa saddaqahu al-amal. Atau kama qala Rasulullah SAW, yang mana maksudnya iman adalah bukan satu angan-angan ataupun cita-cita, tetapi yang dikatakan iman adalah apa yang tersemat dalam hati, yang kita belajar, input yang kita dapat. Tak cukup setakat itu, tapi wasaddaqahul amal, mestilah dibenarkan dengan amalan. Mohon betulkan saya Ustaz kalau saya salah. Dan itu dia sedikit sebanyak, saya yakin dan percaya rakan-rakan di Google Meet dan juga anda yang berada di rumah, kita dapat poin-poin penting yang Ustaz kongsikan kepada kita, bagaimana kita nak menjawab persoalan-persoalan untuk mata pelajaran ini dalam peperiksaan SPM 2021, dan juga bagaimana kita nak membumikan dalam kehidupan kita. Dan mungkin sebagai akhir Ustaz, kita nak dengar juga rakan-rakan kita di Google Meet, mungkin pandangan siapa yang sudi untuk berkongsi pandangan ataupun mungkin apa yang anda dapat sepanjang pembelajaran kita pada hari ini. Kalau ada yang nak berkongsi, silakan. Saya nampak macam Aufa nak try lah. Aufa. Silakan Aufa. Mungkin Aufa nak kongsikan apa yang Aufa dapat sepanjang pembelajaran kita pada hari ini, Aufa. Okey. Saya hari ni saya dapat macam-macam. Saya dapat macam mana nak jawab soalan kebat, macam mana kita nak aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Baik. Lepas tu kita juga boleh bagi tahu orang apa yang kita belajar hari ni. Itu dia. Suruh orang pun amalkan apa yang kita amalkan. Itu dia. So secara tak langsung jadi amal jariah lah. Betul tak Aufa? Betul. Itu dia. Baik. Kita dah ucap jutaan terima kasih kepada semua rakan-rakan di Google Meet SMK Bandar Rincing Semenyih Selangor, dan juga tak lupa kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Amri bin Mat Husin, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan SMK Bandar Rincing Semenyih Selangor, kerana sudi bersama kita pada hari ini dan secara tak langsung dapat berkongsi bersama-sama untuk kita terus implementasi dalam kehidupan kita. Dan juga yang paling penting, kita nak jawab dan kita doakan semoga adik-adik, rakan-rakan di Google Meet dan juga mereka yang berada di rumah sukses
dalam SPM pada tahun ini dan terus menjadi orang yang berjaya di dunia dan di akhirat seperti kata Ustaz. Sampai berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika dalam Sukses SPM 2021. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Didik TV KPM